لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kamu dan kepada diri saya sendiri supaya marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Carilah bekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas golongan sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, tahukah kita kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita berpuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita berpuasa adalah kerana bertujuan dan bermotifkan untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan yang kemungkinan telah kurang setelah setahun berlalu, Ramadan tahun lalu meninggalkan kita. Ketakwaan yang kemungkinan telah lalai setelah 12 bulan, Ramadan tahun lalu meninggalkan kita. Maka pada tahun ini kita berpuasa bertujuan untuk mengembalikan kesegaran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Bertujuan untuk menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah satu sifat yang amat penting bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, di mana takwalah adalah harga diri, nilai kemuliaan seseorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran Karim kepada mereka yang bertakwa kepadanya untuk diberikan kesejahteraan hidup di atas dunia dengan dilepaskan segala permasalahan yang dihadapi
dan direzekikan kepadanya dengan apa yang dihajati di atas dunia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan baginya jalan keluar di atas permasalahan yang dihadapi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan merezekikan kepadanya dari sumber yang tidak disangka-sangka olehnya. Dan di hari akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk memberi kepada orang-orang yang bertakwa syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di syurga-syurga dan sungai-sungai, berada di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Berkuasa. Inilah janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tahukah kita apa maksud takwa itu? Dan bagaimanakah cara untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Para ulama salafus salih telah menerangkan kepada kita bahawa takwa itu ialah dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita tidak menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak melupainya, kita bersyukur di atas pemberian rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita tidak mengkufuri rezeki tersebut. Kita lakukan kesemua ini sama ada di hadapan orang ataupun ketika kita bersendirian dan di setiap waktu dan keadaan kita. Pernah suatu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay berkenaan dengan takwa. Ubay berkata, "Pernahkah sebelum ini engkau melalui jalan yang berduri?" Jawab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ya, pernah aku berjalan jalan yang berduri." Ubay bertanya lagi kepada Umar Al-Khattab, "Bagaimanakah kamu berjalan dengan dalam jalan yang sedemikian?" Jawab Umar Al-Khattab, "Aku berjalan dalam keadaan penuh berhati-hati dan berwaspada." Jawab Ubay kepada Umar, "Demikianlah dia takwa." Bermaksud, orang yang bertakwa ialah orang yang meneruskan kehidupan di atas dunia ini dengan penuh berhati-hati supaya dia tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa juga sanggup meninggalkan sebahagian daripada perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata kerana takut dan bimbang terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta an yada'a mimma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun." Tidak akan mencapai seseorang hamba itu darjat orang-orang yang bertakwa sehinggalah dia meninggalkan sebahagian daripada apa-apa yang tidak menjadi kesalahan kerana bimbang jatuh kepada perkara yang menjadi kesalahan. Muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Orang yang beriman, mereka berwaspada di dalam meneruskan kehidupan mereka di atas dunia ini, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mereka pandukan kehidupan di atas dunia ini kepada Al-Quran, kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, demikianlah dia kitab yang tiada keraguan padanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan mereka, petunjuk di dalam ibadat mereka, petunjuk di dalam pergaulan mereka, petunjuk di dalam pemakaian mereka, petunjuk di dalam urusan kekeluargaan mereka, dan juga petunjuk di dalam memilih pemimpin yang akan memimpin mereka, memimpin kerajaan mereka dan memimpin negara mereka. Al-Quran telah mewajibkan kepada kita untuk kita mematuhi segala perintah yang terdapat di dalam Al-Quran, menuruti segala perintahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah dia kitab yang kami turunkannya, yang diberkati, maka ikutilah kamu akannya dan bertakwalah kamu, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, maka pada tahun ini kita berpuasa di bulan Ramadan, kerana kita menyahut dan menuruti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah di dalam Al-Quran yang mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, faman syahida minkum asyhara falyasum, maka sesiapa di kalangan kamu yang menyaksikan anak bulan, yakni Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka kita berpuasa di dalam bulan Ramadan kerana kita mematuhi apa yang terkandung di dalam Al-Quran Karim. Begitulah juga sewajarnya kita lakukan kepada kesemua perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran Karim, dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran Karim. Jika ada seseorang di kalangan kita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia makan dan minum di hadapan kita, sedangkan dia tidak mempunyai keuzuran yang diizinkan oleh syarak untuk dia berpuasa, sudah pasti kita akan beranggapan bahawa orang ini adalah orang yang fasik. Orang ini tidak boleh diguna pakai, tidak boleh dijadikan saksi. Dan jika sekiranya kita berada di dalam sembahyang, sudah tentu kita tidak inginkan dia menjadi imam di dalam sembahyang kita, ketua di dalam sembahyang kita. Maka begitulah juga yang perlu kita lakukan pada baki suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala, baki perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada yang berkaitan dengan pemakaian, yang berkaitan dengan qisas, yang berkaitan dengan hudud, semuanya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya dalam bab berpuasa, orang yang tidak berpuasa, kita tidak sanggup, kita tidak bersetuju untuk menjadikannya sebagai imam ketua di dalam sembahyang kita, maka begitulah juga sepatutnya mereka yang meninggalkan, yang mengabaikan kewajipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, yang mengabaikan tuntutan kewajipan qisas, kewajipan pelaksanaan hukuman hudud, juga patut kita tidak setuju untuk jadikannya sebagai pemimpin dan ketua bagi kerajaan dan negara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebajikan itu bukanlah hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan para anbiya, dan yang memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta sedekah, dan orang yang untuk memerdekakan hamba sahaya, dan orang yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada hari peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.